Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Taala telah memberikan peluang, masih memberikan peluang kepada kita untuk sama-sama kita menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah, dan kita dapat sambung duduk dalam majlis ilmu yang mana Rasulullah SAW sudah sebut bahawa majlis ilmu ini diibaratkan seolah-olah seperti taman dari taman-taman syurga. Jadi dalam suasana Malaysia pada terutamanya pada petang Jumaat ni, saya manusia sibuk balik rumah, bekerja, jalan jamnya, kita dapat berikan masa. Allah Ta'ala telah berikan taufik dan hidayahnya untuk sama-sama kita hadir, bukan saja solat, tapi kita dapat mendengar mutiara kepada Rasulullah SAW. InsyaAllah pada malam ini saya akan bacakan hadis daripada kitab Nurul Iman min kalami Habibur Rahman. Kitab Nurul Iman, kitab hadis yang dihimpunkan, ada 50 hadis yang dihimpunkan oleh Al-Habib Omar bin Muhammad bin Salim bin Hafid daripada Hadramaut Yaman, yang mana 50 hadis ini yang dihimpunkan oleh Habib Omar ini adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kitab ni memang menjadi satu muqarrar atau silibus bagi pelajar-pelajar yang belajar di Yaman. Hadis pendek-pendek tapi hadis yang banyak bersangkut paut dengan kehidupan kita dan banyak pengajaran yang boleh diambil. InsyaAllah kita masuk pada hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala atimmu ruku'a was-sujuda fa walladhi nafsi bi yadihi inni la arakum min wara'i dhahri idza raka'tum wa idza sajadtum. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa beliau telah mendengar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sempurnakanlah rukuk dan sujud demi zat Tuhan yang jiwaku berada di tangannya. Sesungguhnya aku melihat kalian daripada bahagian belakangku apabila kalian rukuk dan sujud. Ini satu hadis yang telah banyak pengajaran di sini yang menghimpunkan tentang arahan Rasulullah SAW supaya kita menyempurnakan rukuk dan sujud, dan di sini juga memperlihatkan mukjizat Nabi SAW, iaitu boleh melihat di belakang. Okey, sebelum tu kita tengok di perawi hadis ni, iaitu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas bin Malik, yang mana kalau kita semua pernah dengar, saya sudah dengar Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik ni adalah seorang sahabat Nabi yang mana telah diberi gelaran oleh Nabi Abi Hamzah, anaknya Hamzah. Ramai sahabat panggil Abu Hamzah. Sayyidina Anas bin Malik ni adalah, kita cerita sikit sejarah Sayyidina Anas bin Malik ni adalah sahabat Nabi yang menjadi khadam kepada Nabi, khadim ataupun orang yang berkhidmat kepada Nabi sejak umur beliau 10 tahun. Masa 10 tahun tu mak dia, mak kepada Anas ni, Sayyidina Anas ni Ummu Sulaim radhiyallahu anha bawa Sayyidina Anas kepada Rasulullah SAW. Kata, ya Rasulullah, ini anakku, aku tak ada benda aku nak bagi kepada kamu. Aku tak ada harta, aku tak ada benda yang nak boleh hadiahkan kepada kamu. Aku ada anak, aku hadiahkan kepada kamu untuk hadiah ni masing-masing, berikan anak aku ni untuk khidmat kepada kamu. Sejak itulah Sayyidina Anas bin Malik menjadi khadam kepada Rasulullah SAW, bawa kasih Nabi, bawa keluar Nabi, pergi mana ikut Nabi.
Jadi Sayyidina Anas bin Malik ini disebabkan banyak yang beliau duduk dengan Rasulullah SAW, banyak faedah yang beliau dapat, banyak hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Diberi gelaran juga sebagai khadim Rasulullah SAW. Dan beliau ni telah mendapat keistimewaan daripada Rasulullah SAW. Sebab apa? Sebab Rasulullah SAW telah mendoakan kepada Sayyidina Anas, antara doa Rasulullah SAW, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa waladahu wa atil umrahu wa barik lahu wa adkhilhul jannah. Doa yang memang sangat-sangat kalau kita pun sangat-sangat nak doa macam ni. Rasulullah doa apa? Ya Allah, wahai Allah, ya Allah, ya Tuhanku, akthir malahu, banyakkanlah hartanya. Harta siapa? Harta Anas. Wa waladahu, dan anaknya. Wa atil umrahu, dan panjangkan umurnya. Ini semua kita nak umur panjang, harta banyak, anak ramai. Wa barik lahu, dan berkatikanlah dia. Wa adkhilhul jannah, dan masukkanlah dia ke dalam syurga. Semua dunia akhirat dapat. Dunia, anak ramai, harta banyak, panjangkan umur. Ini doa Rasulullah SAW. Jadi mustajabnya doa Nabi SAW bagi Sayyidina Anas ni, kata dalam sirah disebutkan bahawa fakana radhiyallahu anhu aktsarun nas malan, adalah Sayyidina Anas ini adalah orang yang paling banyak harta di zaman dia. Kaya. Kaya. Dan dia ada anak seramai 120 lebih. Betul ni, takkan anak betul. Ni mustajab doa Nabi. Dia wafat dan walahu minal aulad bid'ah wa 20 wa mi'ah. 120 lebih anak. Ramai anak dia. Orang dengar pun. Ni nak tunjuk kata pun memang betul-betul mustajab doa Nabi. Maksudnya mungkin dia kahwin ramai lah. Mungkin dia kahwin ramai sampai anak dia 120 lebih. Wa asha aktsar min mi'ah, dan dia hidup selama lebih daripada 100 tahun. Dia meninggal pada tahun 92 Hijrah. Meninggal pada umur 92 Hijrah. Jadi lama, 100 tahun lebih dia hidup. Jadi dapat berkat daripada doa Nabi SAW. Sebab tu kita kalau kita sini, kita mengambil berkat dengan khidmat kepada alim ulama ataupun para orang-orang yang berkhidmat untuk agama, kita khidmat untuk dia. Kita khidmat dengan sebab tu insya-Allah dapat berkatan dalam hidup kita yang diberikan oleh Allah SWT. Dan Sayyidina Anas juga di antara orang-orang yang banyak riwayat hadis Nabi. Ramai yang meriwayatkan hadis Nabi ini, dia kira di antara orang yang banyak riwayat hadis Nabi ini, siapa yang sahabat yang meriwayatkan hadis lebih daripada 1000 hadis, dia kira termasuk di kalangan orang yang banyak meriwayatkan hadis. Sayyidina Anas ini dia meriwayatkan hadis sebanyak 2286 hadis. Jadi dia termasuk di kalangan orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Banyaklah, dia tak ramai sahabat yang banyak meriwayatkan hadis ni. Antaranya 8 orang, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, Sayyidina Aisyah, Sayyidina Jabir. Ada 7 orang, Abu Hurairah, Sayyidina Abdullah bin Umar Al-Khattab, Abu Sa'id Al-Khudri. 7 orang sahabat ni yang ramai pun. Paling banyak riwayat hadis Sayyidina Abu Hurairah. Abu Hurairah ni dekat 5,000 lebih hadis. Sayyidina Anas bin Malik ni riwayatkan hadis 2286 hadis. Jadi hadis ni yang kita baca pada malam ni diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Anas bahawa dia telah mendengar Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Atimul ruku'a was sujuda." Sempurnakanlah rukuk kamu dan sempurnakanlah sujud kamu, kata Nabi. Sebab apa? Ada hadis yang lain Rasulullah sebut ada orang yang mencuri tengah sembahyang. Kata sahabat, apa yang mencuri tengah sembahyang? Mencuri ni bukan dia mencuri barang, tapi dia ambil ataupun dia buat sesuatu yang tak sempurna dalam sembahyang. Dia sujud tapi tak sempurna sujud, dikira mencuri dalam sembahyang. Istilah Rasulullah sebut. Jadi kita kena belajar kalau bab sembahyang, kena belajar fiqh tentang bab sembahyang ni. Ada orang sembahyang dah 20 tahun, 30 tahun tapi cek-cek rupanya sembahyang tak sah. Sembahyang tak benar, sujud tak sah. Bila sujud tak sah dah sembahyang. Sebab apa? Sebab sujud itu adalah rukun daripada rukun-rukun sembahyang. Okey, kita tengok bila Rasulullah sebut atimul ruku'a was sujuda, sempurnakanlah rukuk kamu. Rukuk yang sempurna ni macam mana?
Dia ada dua. Satu, rokok yang sah sekurang-kurang rokok panggil. Satu lagi dia panggil rokok yang sempurna. Rokok yang sah ni, apa maksud rokok? Rokok ni menundukkan badan sekurang-kurangnya. Kalaulah di tangan ni diulurkan ke bawah, tapak tangan kita diulurkan ke bawah sampai ke lutut, itu sekurang-kurang rokok. Kita tunduk. Kalau kita hulurkan tangan tu boleh kena di pada lutut kita. Itu maksudnya tak semestinya orang yang rokok tu dia sama belakangnya. Itu rokok yang sempurna. Rokok sekurang-kurang rokok kita tunduk sikit, tangan kita hulurkan sampai ke lutut, itu dah dikira rokok. Itu sekurang-kurang rokok. Jadi rokok yang sah dia ada syarat-syaratnya. Antara syarat sah rokok ni mesti ada tumakninah. Tumakninah ni dalam hadis Rasulullah sebut apa, dalam seorang lelaki ni, hadis yang ma'ruf, seorang lelaki masuk sembahyang. Lepas tu habis sembahyang dia datang kepada Nabi kata, kum fasalli fa innaka lam tusalli. Rasulullah kata pergi sembahyang balik, sesungguhnya kamu tak sembahyang. Dah sembahyang dah tadi. Rasulullah kata tak sembahyang lagi, pergi balik sembahyang. Dia pergi sembahyang balik dulu. Habis sembahyang dia datang balik kepada Nabi. Jadi Rasulullah kata, salli fa innaka lam tusalli. Pergi sembahyang balik, sesungguhnya kamu tak sembahyang. 2-3 kali ulang. Dan sekali baru dia cakap, dia kata, Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan aku sembahyang. Bagi tahu aku sembahyang macam mana. Sebenarnya aku dah sembahyang 3 kali kan ni. Tapi macam mana engkau kata aku tak sembahyang lagi? Barulah Rasulullah, hadis yang panjang Rasulullah sebut, bangun, berdiri betul, sepatutnya niat, takbir ihram, lepas tu baca Fatihah. Rasulullah sebut sampai habis. Tapi yang syahidnya bila Rasulullah sebut semua rokok, lepas tu Rasulullah kata rokok sebab baca Fatihah, wa tuma'an raki'an, dan kamu dalam keadaan tumakninah, dalam keadaan kamu rokok tu dalam keadaan tumakninah. Rasulullah sebut. Apa maksud tumakninah? Dan kita fikir sebut tumakninah mesti diam semua anggota badan, maksudnya tak bergerak semua anggota badan. Semua anggota badan tak bergerak sekadar paling kurang subhanallah. Sebut subhanallah sekadar waktu sebut subhanallah. Bukan mesti kita sebut subhanallah, itu memang sebut sunat. Maksudnya diam kita tu selama mana sebut subhanallah. Subhanallah berapa minit? Takkan sampai seminit. Subhanallah mungkin 1 saat, 2 saat. Maksudnya kita mesti diam semua anggota badan. Itu yang kena faham di sini. Tumakninah maksudnya sukun a'dha, diam semua anggota badan. Maksudnya kalau ada seorang tu rokok tapi kaki dia gok-gok ataupun tangan dia bergok-gok, itu tak namakan tumakninah. Walaupun dia anggota badan secara keseluruhannya diam, tapi ada anggota badan yang besar macam tangan, kaki bergok-gok, itu tak dikira tumakninah. Kecuali anggota yang kecil. Kalau anggota kecil ni macam jari, macam telinga ke macam, itu tak apa, sebab kecil. Jadi antara syarat sah rokok mesti tumakninah. Dan satu lagi disebut lagi dalam fiqh adalah mesti turun dia untuk rokok tu dengan niat nak rokok, bukan niat. Ada orang niat lain selain rokok. Kadang-kadang ni masalah fiqh yang agak jarang berlaku, tapi kadang-kadang berlaku. Kita contoh dalam kita tengah sembahyang, tiba-tiba ada serangga ataupun ada binatang apa kecil ni terbang, kita pun tengok bahaya, takut sengat apa, kita pun tunduk. Alang-alang kita tunduk tu memang waktu kita nak rokok, kita pun rokok tu baik. Walaupun kita tunduk tadi nak elakkan daripada serangga ni. Jadi kita pun tunduk tu dengan sebab dengan niat bukan rokok, maka rokok tak sah. Nampak macam mana? Kena patah balik. Maksudnya kena berdiri balik bawa rokok balik. Itu antara syarat sah rokok. Kena tumakninah. Dan rokok yang sempurna ni kena sama belakang. Kena sama belakang dan mata memandang ke bawah. Ada orang bila rokok ni kepala dia tengok ke depan. Dia jadi macam belakang sama, mic ke kepala tengok ke depan je. Itu jadi masalah. Masalah apa? Tak sempurna rokok. Artinya merokok hawa sujud dan sempurnakan juga sujud kamu. Sujud ni ada beberapa syarat yang mesti kita kena ikut. Syarat sah sujud
Antara syarat sah sujud ialah mesti sujud dengan 7 anggota. 7 anggota sujud. Anggota sujud ada 7. Pertama dahi. Kedua tapak tangan. Dipanggil butun apa? Butun asal al-yadain. Ni apa? Tangan. Kedua tangan. Jadi 3. 4 dan 5 lutut. 2 lutut. Yang terakhir jari kaki. Perut, kalau ikut istilah mereka dia kata butun asal dan rijlain. Perut, anak, jari, kaki. Maksudnya mesti kita bacakan kaki kita masa sujud. Jadi 7 anggota badan, 7 anggota sujud. Yang pertama dahi. Dahi mesti terbuka, tak boleh tutup. Kalau tutup dahi tak sah sujud. Macam orang panjang tutup habis, ataupun pakai kopiah ataupun pakai sorban, sujud dahi tak kena, tak sah sembahyang. Tak sah sujud dan tak sah sembahyang. Yang kedua tangan. Tangan ni buka pun tak apa, tak buka masa tutup pun tak masalah. Kalau buka pun tak masalah. Kalau perempuan pun dibolehkan buka dengan tapak tangan boleh nampak masa sujud, tak ada masalah. Kalau pakai sarung tangan pun masa sembahyang tak ada masalah. Yang penting tangan mesti diletak di lantai tempat sujud. Yang ketiga lutut. 2 lutut. Ini wajib tutup lah. Sebab dengan orang lelaki yang perempuan pun semua kena tutup. Yang terakhir 2 ujung kaki. Jari kaki kita ni mesti dipacakkan. Kalau kita ada setengah orang boleh sembahyang, jari kaki angkat, kaki dia angkat. Ni budak-budak lah tu main. Masa sujud tu dia angkat kaki, dia goyang. Itu tak sah sujud. Sebab apa? Tak cukup anggota. Jadi kita kena ambil perhatian. Sujud mesti cukup 7 anggota. Okey. Yang kedua syarat sah sujud ni mesti ada tumakninah. Sama juga macam rukuk tadi, mesti ada tumakninah. Yang ketiga, dia tidak sujud kecuali dengan niat sujud. Sama juga macam tadi. Dia tunduk dan sujud tu memang sebab sujud, bukan dengan sebab benda lain. Yang keempat, tidak sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan pergerakan dia. Ini mungkin ramai orang tak tahu ataupun tak ambil berat. Alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi. Tidak sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan pergerakan dia. Contohnya kita ada lidah ni. Lidah ni ni bergerak dengan pergerakan kita. Bila kita bangun, lidah ni pun bergerak. Bila kita rukuk, dia pun bergerak. Ni bergerak dengan pergerakan kita. Bila kita sujud, tiba-tiba yang hujung ni terhampar kat tempat sujud, kita sujud dah ni. Bila kita bangun ni, dia pun ikut gerak sekali. Itu tak sah sujud. Sama juga dengan orang yang perempuan tudung. Tudung ni dia sujud dia tudung dia. Tak sah juga. Ataupun orang lelaki pakai baju lengan besar. Bila sujud tu, lengan baju tu terhampar kat tempat sujud, dia pun sujud dah tu. Tu pun tak sah juga. Jadi benda-benda yang bergerak dengan pergerakan dia tidak sah kalau dia sujud ke atas tu. Kecuali dah kalau macam lidah ni, masa kita rukuk, kita sujud tu, tiba-tiba kita tak perasan ataupun tak sengaja hujung dia terhampar kat tempat sujud, kita pun sujud situ. Macam mana nak buat bagi sah sujud? Kita buang, kita lepaskan syar kita ni, lidah kita ni, lepaskan biar di bawah. Lepas tu kita bangun, dia dah di bawah, dia kira sebagai hamparan. Itu tak masalah. Yang masalah bila kita sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan pergerakan kita. Itu di antara perkara-perkara yang kita kena buat ketika sujud. Kata Rasulullah SAW, atimul ruku'a was sujuda. Sempurnakanlah rukuk kamu dan sempurnakan sujud kamu dengan sembahyang. Kata Rasulullah SAW, fawalladhi nafsi biyadihi. Ini sumpah. Demi zat yang aku di tangannya. Maksudnya demi Allah. Demi Allah yang mana nyawa aku di tangannya. Inni la'arakum, sesungguhnya aku boleh melihat kamu. Aku Rasulullah SAW boleh melihat kamu semua. Min wara'i zahri, daripada belakang aku. Maksudnya kan? Maksudnya masa kamu sembahyang, Rasulullah jadi imam. Bila Rasulullah sembahyang, Rasulullah jadi imam, Rasulullah di depan. Rasulullah kata aku boleh nampak dari belakang. Walaupun aku tak boleh ke belakang, aku boleh nampak. Inni la'arakum min wara'i zahri, aku boleh melihat kamu daripada belakang aku.
idza raka'tum wa idza sajadtum, apabila masa kamu sujud dan rukuk tu aku boleh tengok. Aku boleh tengok kamu masa kamu rukuk dan sujud. Jadi aku boleh tahu siapa dia rukuk tak sempurna. Sebab itulah Rasulullah sebut sempurnakanlah rukuk dan sujud kamu. Sebab apa ni? Ini adalah mukjizat Rasulullah SAW. Di antara mukjizat Nabi SAW ni, kata ulama, Allah Ta'ala telah menciptakan satu panca indera di belakang. Dia bukan mata, tak ada mata pun, tapi Rasulullah boleh lihat ke belakang. Jadi bila Rasulullah berjalan pun Rasulullah boleh tengok belakang. Ada ulama kata ini adalah khas untuk Nabi di dalam sembahyang saja. Dalam sembahyang saja Nabi boleh nampak belakang. Tapi ada ulama yang rajihnya mengatakan bahawa ini umum, di mana-mana pun apa saja keadaan pun Rasulullah dapat melihat kita belakang. Ini antara mukjizat Nabi. Ulama ada himpunkan dalam satu syair tentang mukjizat-mukjizat Nabi yang khas untuk Nabi. Antaranya Nabi ini tak dihinggap lalat tak mengingat ke Nabi. Nabi tak menguap. Kita menguap, Nabi tak menguap. Antaranya kata dalam syair itu juga, Nabi tidak ada bayang-bayang. Ini ada orang tikai, betul kan Nabi tak ada bayang-bayang, tapi disebut dalam kitab-kitab Syama'il Rasul, kitab tentang sifat-sifat Nabi. Banyak lagi mukjizat Nabi. Yang ini disebutkan ini adalah khas untuk Nabi. Sesungguhnya Rasulullah SAW boleh melihat dari belakang. Ketika kata Rasulullah, idza maraka'tum wa idza masajadtum, ketika kamu rukuk dan ketika kamu sujud. Jadi pengajaran kita boleh ambil dari sini, daripada hadis ini, Rasulullah SAW menyuruh kita supaya kita memperbaiki sembahyang. Sembahyang ini jangan buat lebih kurang. Rokok kadang-kadang rokok tunduk tak ada sempat terbanyak dah bangun, itu tak sah rokok. Sujud bersama kadang-kadang sambil sujud tangan garu, muka macam-macam. Jadi ini kita kena jagalah sembahyang masing-masing. Kalau tak sah rukun, tak sah sembahyang. Bila tak sah sembahyang, tak sembahyang. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis ni Rasulullah nak mengajar sahabat-sahabat dan umat baginda kita sendirilah, supaya kita ada muraqabah. Muraqabah ni maksudnya kita ada sifat kita sentiasa merasa diperhatikan. Bila kita diperhati oleh Rasulullah SAW, kita contohnya sahabat Nabi, semayang Nabi kata, kamu sempurnakan rukuk dan sujud kamu, sebenarnya aku melihat kamu. Jadi sahabat-sahabat rasa dilihat oleh Nabi. Bila dilihat oleh Nabi, sahabat-sahabat kan dia perelokkan ibadah dia, malu kepada Nabi SAW. Dan malu dengan Nabi itu adalah secara hakikatnya malu kepada Allah SWT. Nabi nak ajak kepada sahabat-sahabat supaya ada sifat muraqabah. Muraqabah ni kita rasa sentiasa diperhatikan. Kita nak buat apa pun kita rasa ni apa Nabi nampak ni. Tu sambil semayang kat belakang tu, tengok sana tengok sini. Sahabat-sahabat nanti Nabi nampak pula, kena tegur pula nanti. Itu ada muraqabah. Sampailah sekarang pun dalam satu hadis Rasulullah SAW sebut, setiap amalan umat aku, kullu amali ummati yuraduna alayya, setiap amalan umat aku, kata Rasulullah SAW, akan diperlihatkan kepada aku. Apa kita buat ni, apa kita buat kat dunia sekarang ni, kat rumah kita, kat mana-mana, duduk seorang ke duduk ramai ke, kata Rasulullah SAW, setiap amalan umat aku akan diperlihatkan kepada aku. Maksudnya Nabi nampak kita buat apa. Macam mana tu? Kuasa Allah Ta'ala boleh bagi Nabi. Lepas tu Rasulullah sebut lagi, fa in kana khairan hamdulillah, jika perbuatan kamu itu baik, perbuatan yang kamu buat itu adalah perbuatan yang baik, aku akan memuji Allah Ta'ala. Alhamdulillah, sebulan-sebulan dia buat baik. Rasulullah syukur sebab apa kita buat baik. Kata Nabi lagi, wa in kana syarran istaghfirullah, jika perbuatan yang kamu buat itu adalah perbuatan yang jahat atau perbuatan yang tak elok, aku akan minta ampun untuk kamu daripada Allah Ta'ala. Sampai tahap sayang dan Nabi SAW kepada kita, walaupun dah meninggal, diperlihatkan amalan kita kepada Rasulullah. Bila nampak benda baik, Rasulullah puji Allah Ta'ala. Bila nampak benda jahat kita buat, Rasulullah sendiri akan minta ampun untuk kita kepada Allah Ta'ala. Tapi kita sendiri kena taubat juga. Bukan kata tak apalah, Rasulullah dah dari sifat untuk aku. Itu
Itu tak faham. Dia nak sebut sini kita Rasulullah nampak apa yang kita buat, dan Rasulullah ambil berat sampai Rasulullah minta ampun untuk kita apa yang kita buat. Jadi sesiapa yang dia rasa muraqabah, dia rasa malu dengan Rasulullah SAW sebab Rasulullah SAW tahu apa yang dia buat, ataupun macam sahabat tadi memang Rasulullah nampak apa yang dia buat, dia akan perelokkan apa yang dia buat dengan dalam masa yang sama. Secara hakikatnya itu adalah muraqabatullah. Dia rasa dia diperhatikan oleh Allah Ta'ala di dalam apa sahaja perbuatannya. Ini adalah salah satu cara Nabi nak ajak sahabat-sahabat macam mana nak memperelokkan ibadah dengan cara Rasulullah SAW beritahu, kata aku nampak apa saja yang buat. Rawahu al-Bukhari wal Muslim, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kita tak perlu lagi dalam rasa betul ke Rasulullah nampak di belakang. Ini semua bila sebut Rasulullah itu mukjizat. Bila mukjizat ni benda yang mencarikan adat. Kalau kita dalam sebut benda-benda yang mencarikan adat, benda mencarikan adat ni benda yang kadang-kadang tak masuk akal. Akal kadang-kadang ya betul lah. Benda tu memang terjadi. InsyaAllah kita masuk hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atakum ahlul Yaman hum araqu afidatan wa alyadu quluban al-iman yaman wal hikmatu yamaniyah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, telah datang kepada kamu penduduk Yaman. Mereka adalah orang-orang yang perasaannya mudah tersentuh dan hatinya paling lembut. Keimanan yang kukuh itu ada pada orang Yaman, dan hikmah itu juga ada pada penduduk Yaman. Riwayat Bukhari dan Muslim. Okey. Ini hadis yang menceritakan khas tentang orang Yaman dan penduduk Yaman. Ada banyak hadis. Ada banyak hadis yang menceritakan Rasulullah memuji Yaman dan negara Syam. Ada hadis yang lain, Rasulullah Allahumma barik lana fi Yamanin fi Syamina, Allahumma barik lana fi Yamanina. Rasulullah kata, ya Allah berkatilah penduduk Syam kami itu Syria dulu di sana. Ya Allah berkatilah bagi kami Yamanina, Yaman kami. Yaman sekarang termasuk sekali, kalau dulu Yaman termasuk sekali dengan Mekah, masuk dipanggil Tuhama. Tuhama itu satu jazirah Arab, di situ dipanggil kawasan Yaman. Jadi apa punca Rasulullah sebutkan hadis ini, atakum ahlul Yaman hum afidatan wa alyanu quluban, telah datang kepada kamu penduduk Yaman. Masa mana Rasulullah kata ni? Pada masa Perang Tabuk datang rombongan golongan Asy'ari, satu kabilah, nama kabilah, satu kumpulan orang Arab daripada kabilah Asy'ari. Kalau kita pernah dengar selalu Abu Musa Asy'ari. Abu Musa Asy'ari itu sahabat Nabi daripada satu kaum Asy'ariyin. Asy'ari, dia punya kabilah dia adalah Asy'ari, daripada satu kampung di Yaman. Datang satu rombongan daripada kaum Asy'ariyin dan kaum Himyar. Himyar ini semua daripada Yaman. Datang kepada Nabi ketika Perang Tabuk. Datang sebab apa? Datang sebab nak masuk Islam tanpa ada perang. Jadi sebab tu Rasulullah punca yang dia orang masuk Islam tanpa perang. Sebab tu Nabi sebut, kata telah datang kepada kamu penduduk Yaman. Mereka ni lah Asy'ari dengan Himyar, kabilah Asy'ari dengan Himyar. Rasulullah kata hum arqu afidatan, mereka ini adalah orang-orang yang hatinya lembut. Sebab apa lembut? Sebab bila dia Allah masuk Islam, senang nak terima Islam. Tak sama macam kabilah-kabilah yang lain. Kabilah-kabilah yang lain ni dia lambat, sama ada dia ambil masa nak terima Islam ataupun perang dulu. Perang dah kalah nanti dah terpaksa baru masuk Islam, ataupun ada yang sampai mati, sampai dibunuh pun tak masuk Islam. Jadi apabila melibatkan pegangan, ini semua tak kira siapa.
kita pun sendiri. Setiap orang tu kalau kita kaji tengok setiap orang tu dia berpegang dengan apa yang dia memang pegang sebelum ni. Maksudnya sejak kecil lagi dia orang kata membesar dalam keadaan tu, dia akan pegang benda tu. Contoh kita ni nasib baik dan Allah Ta'ala bagi hidayah kepada datuk nenek kita masuk Islam, kita lahir dengan Islam, kita membesar dengan Islam. Ditakdirkan kalau dah ada orang daripada orang bukan Islam orang bukan Islam ni main berhujah dengan kita nak mempertikaikan Islam. Kadang-kadang kita ni tak belajar, kita ni tak mengaji, kita tak ada hujah nak lawan, tapi jadi kafir ke tak? Jadi murtad ke tak? Tak, ada setengah orang tama-tama orang yang berpegang tak, aku memang yakin Islam tu. Ni bagi hujah kata engkau pun tak nak lawan balik. Hujah aku bukan Islam kata. Walaupun kalah dalam perdebatan tu, tetap dia pegang Islam. Sebab apa? Selalunya orang memang akan berpegang dengan apa yang dia pegang selama masa dia Musa. Macam tu juga orang bukan Islam pun. Kalau kita tahu orang masuk Islam sekarang tak boleh terima. Walaupun kita hujah dengan dia boleh kalah hujah dia tentang apa yang dia sembah dan sebagainya, akidah dan sebagainya, dia tak akan terima. Sebab apa? Selalunya orang akan berpegang dengan apa yang dia pegang sejak kecil, kecuali bila dia dah dapat hidayah dari Allah SWT. Jadi semua tu bergantung berkait rapat dengan pendidikan. Jadi kita kena jaga anak-anak kita sendiri sejak masa kecil membesar tu, dia diterapkan dengan akidah Islam yang betul. Lepas tu amalan Islam tu sejak kecil lagi. Macam kita kalau budak tu perempuan sejak kecil lagi dah dilatih pakai tudung, tutup aurat. Bila dia besar pun, walaupun dia tak ngaji agama pun, jangan pakai tudung. Sebab apa? Sejak kecil dia biasa. Tapi kalau dah besar baru nak suruh pakai tudung, susah. Kenapa susah? Kan orang boleh pakai, tak boleh. Sebab apa? Pendidikan penting. Jadi kata Rasulullah SAW, Ahlul Yaman adalah orang yang hatinya lembut, mudah tersentuh. Wa ana araqu afdatan, ni maksudnya perasaan yang mudah tersentuh. Maksudnya bila sebut baca Al-Quran mudah tersentuh, bila dakwah senang nak ikut. Wa araqu wa alyanu quluban, dan orang yang hatinya lembut. Dan Rasulullah kata al-imanu yaman, sesungguhnya iman tu ada pada orang Yaman. Wal hikmatu yamaniyah, dan hikmah ataupun perkara hikmah ni ada pada penduduk Yaman. Ini bila kita dengar lagi Nabi ni, Rasulullah sebut orang Yaman ni hati lembut, perasaan mudah tersentuh. Memang kalau kita pernah bergaul dengan orang Yaman, orang Arab sekalipun, bukan kata orang Yaman saja, orang Arab sekalipun, bila dia bergaduh ataupun bila dia berkelahi, kita sebut sallu ala Nabi, salawat ala Nabi, kita ingatkan dia pada Nabi, berhenti bergaduh, peluk balik. Tadi bergaduh bukan main, peluk balik. Cuma persoalan di sini, Rasulullah kata hati orang Yaman ni lembut, tapi kenapa perang tak baik-baik? Perang macam mana perang sini? Kalau tuan-tuan tengok orang Yaman yang perang sekarang ni, atau kata yang Puak Hausi lah, dengan apa kerajaan Yaman. Saya belajar di sana 7-8 tahun di Hadramaut. Tapi di Hadramaut ni bukan tempat yang perang sekarang ni, di sebelah Sana'a, dipanggil seputar Yaman. Yaman Utara dulu Yaman ada dua, Yaman Utara, Yaman Selatan. Tempat saya belajar tu Hadramaut, Yaman Selatan. Tak berlaku pergaduhan tu, ada juga, tapi tempat yang kami belajar tu tak masalah. Jadi bila kita tengok, memang ada betul yang Rasulullah sebut ahli Yaman ni araqu afidatan wa alyanu quluban, tapi tak semua lah. Maksudnya tak, jangan dikata ahli Yaman ni hati lembut. Rasulullah cakap secara umum. Lagipun Rasulullah sebut tadi berkenaan dengan kabilah Asy'ari dengan Himyar. Tapi kita tengok walaupun orang-orang yang berperang tu semayang tak semayang, yang Hausi, yang ni pun semayang, tapi perang. Sebab apa? Pandangan masing-masing semua kata dia betul. Bila dia kata dia betul, dia perang dan dia pertahankan apa yang dia perjuangkan. Dia kata dia betul. Jadi kalau kita tengok betul-betul dia ada rumah, tak ada masalah. Kadang-kadang kita tengok
Orang tu akhlak dia orang ni kadang kita ni tersentuh hati. Ada setengah ni contoh kita bagi akhlak ulama lah. Ulama ni tak kisah mana-mana pun, semua akhlak baik. Salah seorang ulama Yaman, kisah yang berlaku banyaklah kisah-kisah mengenai akhlak yang baik ni. Salah seorang ulama besar di Yaman, ketika waktu majlis besar, ada pelajar yang nak khidmat. Masa tu dia angkat hidangan nak makan nasi. Jadi pelajar ni nanti aku nak khidmat apa dengan tuku aku ni. Dia pun tengok air basuh tangan tak. Dia pun cepat-cepat pergi ambil air basuh tangan, cerek tu dengan tempat basuh tangan. Dia pun nak basuh tangan. Tok guru tadi, ulama tadi, dia tak cek dulu air tu. Dia ada tempat ni panas, tempat ni panas. Air tu punya air panas, memang panas dulu. Jadi dia pun tuang. Tok guru tadi basuh tangan, tak tunjuk langsung reaksi kata air tu panas. Dia siap doa lagi, masya-Allah, syukran jazakumullah, barakallahu fik. Doa pada pelajar ni. Sebab apa? Dia tak mau pelajar tu terasa hati, takut pelajar tu rasa apalah aku buat ni, tak cek dulu. Takut pelajar tu menyesal apa yang dia buat. Tapi bila orang tu pelajar tu nak pergi basuh tangan orang sebelah, tu orang tadi kata apa? Sekejap, engkau pergi sana, cek dulu air panas ke tak. Barulah pelajar dia pergi tengok, cek memang air panas sungguh. Bila panas sangat dia, ya Allah, aku buat apa tubuh tadi. Sebab apa je dulu? Sebab apa tubuh kita lepas dah basuh tangan? Sebab dia takut bila kena orang sebelah nak makan sekali tu, takut orang tu marah, dia semua bisi. Mengingatkan kita pada satu cerita pada Rasulullah SAW. Ada seorang perempuan datang ke Nabi, bawa satu buah limau bagi ke Nabi. Nabi makan sampai habis. Selalu Nabi bila dia bawa makanan, Nabi tak akan makan sampai habis. Nabi akan bagi ke sahabat-sahabat rasa makanan yang dia bawa. Tapi tak, bila dapat buah limau tu Nabi makan seorang-seorang. Sahabat ada yang pelik. Saya buat Rasulullah jadi, saya bagi sikit kita nak makan. Rasulullah tak bagi. Kata, ya Rasulullah, perempuan balik, kenapa engkau tadi makan seorang? Saya kan engkau bagi juga. Ni tanya bukan nak kepada tu, dia tak petikai kepada Nabi, tapi tanya nak tahu sebab apa hikmah. Pada hari ini Nabi makan seorang, Nabi tak bagi kepada orang lain, sahabat-sahabat. Rasulullah kata buah limau yang perempuan tu bawa tadi masak. Rasulullah makan tak tunjuk langsung kena masak. Rasulullah makan sampai habis. Perempuan tu seronok. Sebab apa? Dapat Rasulullah makan buah limau yang dia bagi. Rasulullah kata, kalau aku bagi pada kamu rasa masam, aku takut kamu tunjukkan muka yang masam. Bila masam mesti muka berubah. Takut kamu melukakan hati perempuan tu. Takut kamu siap marah perempuan lagi. Apa nak bagi Rasulullah makan buah limau masam, takut kamu mau. Jadi aku makan seorang. Sampai tahap tu akhlak Rasulullah SAW. Dan banyak berlaku di penduduk Yaman ni, apa yang Rasulullah sebut ni memang ada pada mereka. Kadang-kadang kita susah dia orang bantu, sampai kan bukan kata bantu yang menyusahkan dia balik, tapi dia bantu. Terutama sekarang ni waktu yang susah nak dapat petrol di Yaman ni, kadang 2-3 hari sekali baru sampai. Kita beratur panjang motor kan, panjang panas ni, beratur 2-3 jam beratur kadang-kadang. Bila sampai turn kita minyak habis, tunggu pula 3 hari. Tentu motor beli orang susah hidup macam tu. Tapi orang satu lagi tengok penduduk Yaman ni, apa yang Rasulullah sebut tadi, al-iman Yaman wal hikmatu yamaniyah. Apa saja berlaku, terutama yang di hari rumah, apa saja berlaku semua baik. Maksudnya tak ada komplain, tak ada apa. Dulu petrol tak ada, naik motor jalan kaki. Bukan tak biasa jalan kaki, baru yang motor masuk rumah, dulu jalan kaki, tak ada komplain. Gas tak ada, gas pun susah nak dapat, nak masak dengan gaya api. Dulu pun masak dengan gaya api. Dia tak ada masalah, tak komplain pun nak buat apa pergi komplain kat kerajaan. Sebab dia tahu kalau komplain kat kerajaan pun sama juga, tak ada apa, tak ada perubahan. Jadi nampak kata dia orang amalkan apa yang Rasulullah sebut, apa
Apa saja yang berlaku kepada orang beriman itu baik. Jika perkara itu baik, maka mereka akan syukur. Jika perkara itu tak baik, maka mereka akan bersabar. Jadi banyaklah benda-benda yang boleh ambil pengajaran bila kita bermuamalah dengan orang Yaman. Walaupun secara hakikatnya ramai kalau pelajar-pelajar kita yang belajar di Yaman, belajar di Mesir, belajar di mana, dia orang selalu faham kata bisalah marah, bisalah marah. Dia ada satu macam apa, pandangan kepada orang Arab ni macam tak elok. Memang banyaklah kalau kita buat muamalah dengan apa orang Arab ni, terutamanya immigration ke apa, kadang-kadang dia buat isu-isu main dia kan buat pondok relax main isu sibuk tak sibuk pun kata isu main balik kita hari sibuk main bulan depan. Sabar, banyak sabar bermuamalah dengan orang. Azan.
Okay. Jadi hadis Rasulullah SAW menceritakan tentang keistimewaan orang-orang Yaman yang kita boleh ambil pengajaran. Mereka ni adalah orang yang senang hati mereka tersentuh dengan apa sahaja pengajaran yang bawa oleh Islam. Dan yang kedua, hati mereka lembut, lebih kuranglah tersentuh dengan hati lembut ni. Jadi Rasulullah, punca utama Rasulullah puji tadi adalah sebab mereka ni adalah orang yang menerima Islam tanpa perang. Dan di antara keistimewaan yang paling besar, keistimewaan yang paling besar sekali ahli Yaman, orang Yaman ni yang tidak ada pada orang lain, ialah Rasulullah SAW tidak pernah sujud syukur dengan sebab satu kaum musuh Islam kecuali penduduk Yaman. Anna Rasulullah SAW lam yasjud syukran li islami ahli balad illa al-Yaman li'annahum aslamu min ghairi qital. Rasulullah SAW tidak pernah sujud syukur dengan sebab satu negara atau masuk Islam kecuali negara Yaman. Penduduk Yaman masuk Islam, Rasulullah sujud syukur. Sebab apa? Li'annahum aslamu min ghairi qital. Mereka ini masuk Islam tanpa ada perang. Mereka terima masuk dakwah Nabi, mereka terima apa yang Nabi bawa dan mengaku, mengucap dua kalimah syahadat. Ini adalah sebuah sedikit pengajaran yang kita boleh ambil daripada dua hadis Nabi yang kita baca tadi. Yang pertama, hadis Nabi yang menceritakan tentang kita mestilah menyempurnakan sembahyang. Rasulullah sebut atim rukuk wa sujud tadi. Rasulullah kata sempurnakan rukuk dan sujud, bukan masuk rukuk dan sujud yang kena sempurna, yang lain pun sama lah. Yang Rasulullah sebut sebahagian daripada itu. Sebab apa? Yang tu yang jelas. Yang banyak orang salah. Kita kena jaga rukuk, kita sujud, kita kena sembahyang. Kata Nabi, sesungguhnya aku melihat kamu dari belakang. Itu adalah mukjizat Nabi. Bukan kata kita sedang sembahyang, aku bukan yang Nabi, orang terima tak nampak. Bukan tunggu terima nampak. Kita ambil arahan Nabi tadi, atim rukuk wa sujud, sempurnakan rukuk dan sujud kamu. Yang kedua, hadis yang menceritakan tentang penduduk Yaman yang mana mereka ni banyak menerima dakwah Nabi tanpa ada perperangan. Kata Ibn Hajar, Imam Ibn Hajar mengatakan al-murad bisana, yang dimasukkan pujian Nabi tadi adalah untuk amati ahli Yaman, maksudnya umum seluruh ahli Yaman, seluruh ahli Yaman. Tak kira, bukan kata masuk golongan Asy'ari dengan golongan Hanbiyah kabilah tadi, tapi semua ahli Yaman. Mereka ni walaupun keraslah hati mereka ataupun kita tengok perang lah sana perang sini, tapi mereka tetap ada sir ataupun rahsia yang telah sikit walaupun terbias daripada apa yang diberitakan oleh Nabi. Mereka ini adalah orang yang araku afdatan wa alina quluban, mereka adalah orang yang hati cepat tersentuh dan hati yang lembut. Al-imanu Yaman wal hikmatu Yamaniyah. Iman itu terdapat di Yaman, hikmah itu pun terdapat di Yaman. Sekadar itu saja untuk malam ini. Semoga apa yang disampaikan dapat kita mengambil pengajaran dan iktibar kita dapat amalkan, terutama saya sendiri yang sampaikan ini. Supaya semoga benda yang kita belajar pada malam ini, ilmu kita belajar pada malam ini bukan menjadi hujah ke atas kita, tapi hujah bagi kita, menolong kita di akhirat. Bukanlah hujah yang nak menghujahkan kita di akhirat, kata kita tak aman dengan benda ini. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wasallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi. Subhanallahi wa bihamdihi. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillah.